Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Husna binti Zainal, kaunselor dari Institut Kanser Negara, akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan satu topik iaitu penjagaan pesakit kanser, tanggungjawab dan cabaran. Dalam perbincangan kita pada hari ini, saya akan memfokus kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, emosi pesakit kanser. Apa yang dirasai oleh pesakit kanser. Yang kedua, apakah peranan ahli keluarga dan juga penjaga pesakit kanser. Dan yang ketiga, apakah tips yang boleh diamalkan untuk penjaga pesakit kanser. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk mengenali peranan dan tanggungjawab seorang penjaga pesakit kanser, apa kata kita selami dulu dan kenali dulu apakah emosi yang dilalui oleh seorang pesakit kanser. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kanser dikategorikan sebagai penyakit kronik. Oleh itu, setiap individu yang didiagnosis dengan penyakit kanser ini bukan sahaja mengalami kesan dari segi fizikal, tetapi juga turut mengalami kesan daripada psikologi dan juga emosi. Selain daripada itu, ia juga turut memberi kesan kepada fungsi harian seperti pekerjaan, hubungan sesama individu dan juga aktiviti sosial. Dan gangguan emosi yang melampau ataupun yang teruk ini sebenarnya secara tidak langsung boleh mengganggu proses pemulihan dan rawatan kanser. Jadi, apakah emosi yang dilalui dan dirasai oleh pesakit kanser tersebut? Jom kita tengok. Emosi yang pertama yang boleh dialami oleh seorang pesakit kanser adalah kejutan. Ini adalah reaksi pertama apabila seorang pesakit kanser itu mendapat tahu bahawa dia didiagnosis dengan kanser. Ini kerana setiap pesakit menerima satu berita yang sangat besar, berita yang kalau boleh dia tidak mahu terima, pasti akan merasa terkejut dengan apa yang telah dinyatakan oleh doktor. Ini juga berlaku kerana pesakit mempunyai kesukaran untuk menerima kenyataan kerana kurang percaya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dan akan timbul juga rasa takut, bimbang, sedih, kesal dan malu. Ada pesakit yang pergi berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pengesahan penyakit ini bersama keluarga. Itu adalah lebih baik kerana apabila mendapat berita atau berita yang tidak baik ini, setidak-tidaknya ada ahli keluarga yang boleh membantu untuk menenangkan. Tetapi berkaitan dengan kejutan ini juga bahawa ahli keluarga juga mengalami kejutan ini. So ini adalah reaksi pertama yang mana akan dilalui oleh pesakit kanser. Yang kedua, apakah emosi yang kedua? Yang kedua adalah berasa tertekan ataupun tekanan. Tadi kalau kita tengok pada awalnya apabila disahkan mempunyai penyakit kanser, pesakit akan berasa terkejut. Dan perkara kedua yang akan didatang fikirannya adalah pelbagai soalan yang akan datang di dalam fikiran. Antara soalan-soalan yang sering timbul dalam fikiran pesakit apabila mengetahui beliau mempunyai penyakit kanser adalah, pertama, berapa lama lagi dia boleh hidup? Sebab ramai di antara pesakit kanser yang saya jumpa menyatakan bahawa apabila doktor mengesahkan mereka mempunyai penyakit kanser, dia akan terus teringatkan kematian. Jadi soalan seterusnya ialah berapa lama lagi yang dia boleh hidup. Antara soalan lain yang sering timbul dalam fikiran pesakit kanser adalah kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa saya yang masih muda dan kenapa saya yang masih mempunyai anak kecil? Ini sering berlaku kepada pesakit yang berusia muda. Antara soalan lain ialah apakah penyakit ini boleh sembuh sepenuhnya? Dan bagaimanakah rawatan untuk menyembuhkan penyakit ini? Jadi satu soalan demi satu soalan yang lain akan timbul di dalam pemikiran pesakit kanser dan soalan-soalan ini akan menyebabkan tekanan kepada pesakit kanser. Selain daripada pelbagai soalan yang silih berganti di dalam fikiran seorang pesakit kanser yang menyebabkan tekanan, perubahan dari segi rutin kehidupan juga boleh menyebabkan tekanan kepada pesakit kanser. Di mana rutin setelah didiagnos dengan penyakit kanser akan berbeza
hampir 360 darjah dengan rutin mereka sebelum ini. Di antara rutin yang baru adalah pesakit kanser perlu menghadiri beberapa temujanji untuk rawatan, menjalani rawatan yang telah ditetapkan dan juga akan menghadapi kesan sampingan rawatan. Kalau sebelum ini pesakit kanser boleh bekerja seperti biasa, kemungkinan besar selepas didiagnos dengan penyakit kanser dan perlu menghadiri beberapa temujanji rawatan, ini akan sedikit sebanyak mengganggu daripada prestasi di tempat kerja dan juga kehadiran di tempat kerja. Dan ada juga pesakit yang perlu untuk meletakkan jawatan bagi memfokus kepada rawatan pesakit kanser. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh berlaku. So, perubahan rutin ini akan memberikan tekanan pada pesakit kanser. Ini juga berlaku terutama contohnya bagi seorang suami yang didiagnos dengan penyakit kanser dan apabila penyakit kansernya semakin merebak dan perlu melepaskan jawatan ataupun perlu berhenti daripada kerja. Dan beliau adalah satu-satunya yang menyara di dalam keluarga dan ini sedikit sebanyak akan memberi tekanan keuangan kepada keluarga tersebut. Okey. Dan apakah emosi yang ketiga yang dilalui oleh pesakit kanser? Emosi yang ketiga adalah kesedihan dan kemurungan. Dan kesedihan dan kemurungan ini berlaku bagi kebanyakan dan boleh dialami oleh kebanyakan pesakit kanser. Satu kajian di Malaysia yang menunjukkan bahawa kadar prevalent depression ataupun kemurungan di kalangan penghidap pesakit kanser payudara di Malaysia adalah 22%, manakala 31.7% pula mengalami anxiety atau gangguan kebimbangan. Mengapa kesedihan berlaku? Kesedihan berlaku kerana sedih rutin harian berbeza daripada sebelum ni dan bertukar. Sedih kerana diduga dengan ujian yang berat ini. Sedih kerana akan menyusahkan atau akan membebankan ahli keluarga dalam perawatan dan untuk menyokong pesakit kanser. Sedih kerana akan ada perubahan daripada peranan terutama di dalam ahli keluarga. Bagaimanapun kesedihan ini sekiranya ia tidak ditangani dengan secara baik dan dibiarkan berterusan, dia akan membawa kepada kemurungan. Pesakit kanser akan mula mengasingkan diri dari keluarga dan kawan-kawan. Ini kerana pesakit itu berasa malu dan ada juga di antara pesakit yang merahsiakan diagnosis tersebut kerana takut akan menjadi beban kepada ahli keluarga. Jadi kesedihan yang berlaku kepada pesakit kanser ini adalah satu yang sering dialami oleh pesakit kanser. Apakah emosi yang seterusnya? Emosi seterusnya adalah ketakutan. Takut apa? Takut kerana tidak pasti tentang apa akan berlaku pada masa hadapan. Takut kerana tidak tahu arah mana yang hendak dituju. Takut akan kematian. Takut terhadap rawatan, takut berkaitan apakah masa depan bagi ahli keluarga yang akan ditinggalkan sekiranya sesuatu berlaku kepada pesakit tersebut. So, ketakutan bagi seorang pesakit kanser itu bukan satu yang kecil, ia adalah satu ketakutan yang besar. Ini adalah 4 emosi yang boleh dialami atau boleh dirasai oleh pesakit kanser. Jadi, kita telah menyelami dan mengetahui sedikit emosi-emosi bagi pesakit kanser. Seterusnya, apa kata kita tengok apakah peranan ahli keluarga dan penjaga pesakit kanser. Tanggungjawab untuk menjaga pesakit yang mempunyai penyakit kronik bukanlah satu yang mudah. Ia memerlukan kecekalan dan kesabaran yang sangat tinggi. Kerana keadaan pesakit apabila mereka melalui kesakitan tersebut, perjalanan dalam menempuh kesakitan tersebut, emosi mereka tidak akan stabil. Antaranya mereka akan cepat melenting, cepat cemas untuk sesuatu situasi, banyak merungut dan juga berlaku kemurungan. Jadi apa yang dilalui oleh pesakit ini, kestabilan emosi ini boleh menjadi satu cabaran yang besar bagi penjaga pesakit kanser. Itu sebab kenapa saya katakan tadi, ia bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Ia memerlukan kecekalan dan kesabaran yang tinggi. Jadi apakah peranan penjaga
pesakit kanser ataupun ahli keluarga dalam membantu pesakit kanser ini. Yang pertama adalah memberi perhatian kepada aspek fizikal, emosi, psikososial dan juga spiritual pesakit. Dalam perjalanan kita kata kanser jenis kanser jenis seorang pesakit kanser itu, pesakit biasanya akan menanggung kesakitan dan juga menanggung ataupun menghadapi kesan sampingan daripada proses rawatan. Ini menyebabkan mereka memerlukan bantuan daripada orang sekeliling ataupun ahli keluarga yang ada untuk bergerak, untuk menjalani aktiviti harian. Jadi, perubahan fizikal ini bukan berhenti di takat sini sahaja. Dia bukan sekadar perubahan dari segi fizikal tetapi akan melibatkan juga kepada kesan emosi. Bila pesakit perlu dibantu untuk bergerak yang mana dulunya boleh bergerak sendiri, yang mana sekarang perlu dibantu daripada segi aktiviti harian, dulu boleh melakukan sendiri. Jadi bila perkara perubahan ini berlaku, pesakit akan merasa marah, akan berasa malu, akan berasa rendah diri dan di situ timbul rasa bahawa mereka membebankan ahli keluarga yang lain dan mereka akan bimbang apa akan jadi kepada mereka dan juga ahli keluarga mereka pada masa hadapan. Dan pemikiran ini sering berpusing ataupun berputar di dalam pemikiran pesakit kanser. Jadi, apabila ini berlaku, sebagai ahli keluarga, sebagai penjaga pesakit, perlu kita kata memberi perhatian, perlu memberikan perhatian yang sewajarnya untuk menangani isu-isu tersebut. Kerana sekiranya isu-isu ini tidak diberi perhatian, tidak ditangani dengan sewajarnya, dia akan menambah penderitaan kepada pesakit dan juga ahli keluarga. Jadi yang pertama kita dah selesai ya, memberi perhatian daripada aspek fizikal, emosi, psikososial dan spiritual. Apakah peranan yang kedua? Peranan yang kedua adalah mendapatkan informasi yang lengkap daripada doktor mengenai keadaan pesakit. Adalah amat digalakkan sekiranya ahli keluarga ataupun waris turut serta hadir bersama dengan pesakit apabila pesakit menghadiri temu janji. Kenapa? Bukan sekadar untuk berkenalan dengan doktor, tetapi sebenarnya ini adalah peluang untuk ahli keluarga dan waris ataupun penjaga untuk mendapatkan informasi yang lengkap, informasi yang cukup untuk waris atau ahli keluarga ataupun penjaga untuk memahami situasi sebenar keadaan pesakit tersebut. Selain daripada itu, boleh juga mengetahui kaedah rawatan yang diberikan, kesan rawatan dan berbagai perkara lagi. Jadi rebutlah peluang ini apabila dapat berjumpa dengan doktor yang merawat pesakit untuk bertanyakan soalan-soalan yang menjadi tanda tanya sebelum ini. Setelah mendapat gambaran jelas berkaitan situasi sebenar penyakit kanser tersebut, ini akan memudahkan waris, ahli keluarga dan juga penjaga untuk memberikan sokongan, bantuan kerana telah memahami penderitaan yang dilalui oleh pesakit kanser ini. Kerana apabila tidak ada ilmu, tidak faham keadaan pesakit, waris ataupun penjaga ataupun ahli keluarga sukar untuk memberikan bantuan yang sepatutnya ataupun sokongan yang sepatutnya dan ditakuti akan disalah erti oleh pesakit apabila sokongan itu diberikan secara tidak sesuai. Itu kenapa penting dapatkan informasi yang lengkap daripada doktor. Itu yang kedua, peranan yang kedua. Apa peranan yang ketiga? Perbanyakkan bersabar. Semacam mana yang saya bagi tahu pada awal tadi bahawa ia memerlukan kecekalan yang tinggi dan kesabaran yang tinggi untuk menyantuni pesakit kanser. Jadi inilah perkara ketiga yang perlu dibuat, iaitu memperbanyakkan bersabar. Kerana kita tahu bahawa apabila seseorang itu didiagnosis dengan penyakit kanser, dia bukan kesan fizikal tetapi kesan emosi dan kesan psikologi. Di sini sikap pesakit juga akan berubah. Kalau dulu dia seorang yang periang, seorang yang banyak cakap, dia akan berubah. Ada kemungkinan besar dia menjadi seorang yang pendiam, seorang yang perengus, seorang yang tidak banyak cakap dan sukar untuk kita faham keadaan dia. Dan sekiranya ahli keluarga ataupun penjaga tidak memahami keadaan ini dan masih menganggap bahawa pesakit itu seperti yang dulu,
ini akan menimbulkan tekanan kepada penjaga. Dia akan mengatakan bahawa dulu kau boleh bercerita dengan kita orang, kenapa sekarang kau tak boleh? Itu adalah ayat yang akan menyebabkan pesakit itu tersinggung. Dan sekiranya dalam hal ini sikap bertolak ansur dalam menyantuni pesakit kanser adalah diperlukan, kerana bila dia disantuni dengan tolak ansur, dengan sabar, dia secara tidak langsung sebenarnya menyatakan kepada pesakit bahawa dia tidak keseorangan dalam journey ini, dia tidak keseorangan dalam perjalanan ini. Dia ada ahli keluarga di sekeliling yang bersama-sama dengan dia. Itulah maksud yang tersirat daripada bila kita menyantuni mereka dengan penuh kesabaran dan juga dengan penuh kecekalan. Dan daripada ini, ia sedikit sebanyak akan menaikkan semangat pesakit kanser itu untuk melawan penyakit mereka. Jadi, kita boleh belajar sebagai penjaga dan juga waris, boleh belajar untuk meningkatkan kesabaran. Seterusnya, yang keempat, apa yang boleh dilakukan oleh penjaga ataupun ahli keluarga pesakit kanser? Jadi pendengar yang setia. Susah tak nak jadi pendengar yang setia? Tak susah sebenarnya kalau kita ikhlas melakukannya. Ini kerana pesakit kanser itu dia melalui pelbagai emosi, sebagaimana yang saya dah maklumkan sebelum ni. Jadi ini masanya dia ada kala dia memerlukan seseorang untuk dia meluahkan apa yang dia rasa, apa yang dia lalui. Dia perlu meluahkan perkara itu keluar. Dia tidak mahu menyimpannya di dalam. Cuma dia meluahkan itu adalah kepada selalunya pada ahli keluarga yang dia rapat dan dia percaya. Dan mungkin anda salah seorang daripadanya. Jadi di sini anda boleh menjadi pendengar setia kepada mereka. Ada yang bertanya, Puan, bila dah dengar, adakah perlu saya bagi nasihat ke, apa ke, bagi jalan penyelesaian ke? Kadang-kadang itu tidak perlu. Kerana tujuan utama pesakit itu meluahkan perasaan adalah sebenarnya untuk mengeluarkan apa yang dia rasa. Itu sahaja. Dan dia tidak memerlukan jawapan. Dan ada ketikanya, berhati-hati, ada ketiganya pesakit kanser akan mengutarakan, akan bertanya soalan yang sangat sensitif. Contohnya, abang, kalau saya mati nanti, abang kahwin lain tak? Jadi sebagai seorang suami akan berasa serba salah. Macam mana nak jawab? Betul? Jadi di sini kepakaran, kematangan dan kepekaan dalam menjawab soalan sensitif ini diperlukan. Bagaimana nak jawab? Saya tak boleh nak ceritakan di sini. Dia bergantung kepada situasi dan keadaan. Kerana dalam menjawab soalan itu, memberikan jawapan itu tidak semestinya jawapan yang tepat kepada soalan itu. Tidak menjawab pun pada soalan itu. Kadang-kadang itu hanya adalah kerisauan daripada pesakit itu dan dia tidak perlu pun jawapan. Dia hanya kerisauan dia yang dia bermain-main dalam fikiran dia. Jadi boleh jadi pendengar yang setia? InsyaAllah boleh. Kita boleh belajar benda tu. So, yang kelima, apakah peranan penjaga, waris ataupun ahli keluarga pesakit kanser? Bermulut manis. Pelik kan? Bermulut manis bukan bermuka-muka sebenarnya. Dalam keadaan ini, bermulut manis ini bermaksud belajar untuk menggunakan perkataan yang sesuai, yang positif, yang sesuai, menggunakan susunan ayat yang positif dan yang sesuai. Ini kerana jawapan yang salah atau tidak tepat sebenarnya boleh menyinggung perasaan pesakit kanser. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu macam saya katakan tadi, seorang pesakit kanser itu seorang yang ceria, yang boleh berbicara dengan apa-apa topik. Tetapi setelah didiagnosis dengan kanser, dia menjadi seorang yang pendiam dan perlu diberi perhatian bahawa dia juga akan mudah tersinggung, atau dengan bahasa biasa kita baca sensitif sangat perasaan dia, lembut. Ya, itu boleh berlaku kepada seorang pesakit kanser. Jadi sekiranya perkataan yang salah digunakan, jawapan yang salah yang diberikan, ini akan menyinggung perasaan pesakit tersebut. Ada ketika di mana berlaku juga pesakit menyatakan kepada saya bahawa ahli keluarga dia tidak pun berkomunikasi dengan dia, tidak pun memberi sokongan
secara verbal. Setengah pesakit memerlukan kata-kata positif daripada ahli keluarga. Sebab individu ini berbeza-beza. Ada yang memerlukan sokongan dari bentuk perbuatan. Maksudnya menghantar dia ke rawatan, menemani dia ke rawatan. Itu ada sokongan yang diperlukan begitu. Ada juga pesakit kanser yang memerlukan verbal, secara perkataan. Contohnya, abang boleh lalui benda ni, abang okey, abang kuat. Dia memerlukan kata-kata affirmation yang begitu, kata-kata positif yang begitu. Sebab setiap manusia itu berbeza kan. Dia memerlukan sokongan secara verbal, secara perbuatan, secara perkataan dan sebagainya. Jadi, ada pesakit yang menyatakan bahawa keluarga saya tak beri pun apa-apa sokongan, kata-kata semangat kepada saya. Sebenarnya, bila dipersoalkan, ditanyakan kepada keluarga, bukan mereka tidak mahu memberi, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa yang nak diperkatakan. Mereka serba salah. Sebabkan mudah tersinggung, jadi sukar, tak tahu apa perkataan yang nak disebut. Jadi sudah ada, kita kata, salah faham di sini. So ini mungkin berlaku di dalam keluarga yang mempunyai pesakit kanser. Tapi benda ini boleh dipelajari. Jadi di sini cara berkomunikasi dengan pesakit dan keperhatian dari segi perkataan yang digunakan, intonasi digunakan, cara percakapan. Jika prihatin tentang cara komunikasi ini, sebenarnya kalau dibuat secara betul akan membantu lagi dalam perawatan pesakit kanser ini. Tetapi jika ini tidak diberi perhatian, ditakuti akan menambah penderitaan ataupun ketegangan di antara pesakit dan juga penjaga. Jadi itu yang bermaksud bermulut manis. Bukan bermuka-muka, tetapi menjadi perkataan yang sesuai, menjawab dengan jawapan yang sesuai. Okey. Jadi itu adalah 5 peranan yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin boleh dimanfaatkan. Yang mana yang sedikit sebanyak, ada yang tidak sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan, it's okay. Tak apa, tuan-tuan boleh ambil yang mana yang boleh dilakukan. Dan seterusnya, sebagai penjaga pesakit kanser, dan untuk makluman, kadang pesakit kanser itu adalah ahli keluarga kita, orang yang kita sayang, betul? Jadi kita cuba bagi yang terbaik untuk pesakit ini. Kita cuba bagi the best service ever untuk pesakit ini, sebab kita sayang dia kan. Dan kalau boleh kita mahu tengok dia selesa, dia tidak berada dalam kesakitan. Tapi ada ketikanya penjaga ataupun ahli keluarga ini terabaikan diri sendiri, terlupa diri sendiri, nak menjaga pesakit sehingga diri sendiri tidak terjaga. Jadi di sini saya ingin kongsikan beberapa tips yang boleh diamalkan penjaga untuk kita kata kekal sihat, kekal aktif, kekal bersemangat untuk menjaga pesakit. Apakah tips-tips tersebut? Yang pertama adalah tidak melihat menjaga pesakit sebagai satu bebanan. Sebaliknya, anggap ia satu tanggungjawab. Ini bermakna jika kita lihat menjaga pesakit itu sebagai satu tanggungjawab, tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab ini dapat dilaksanakan dengan penuh kasih sayang. Dan tugasan ini atau peranan yang saya sebutkan sebelum ini tadi akan mudah dilaksanakan. Tetapi kalau peranan yang saya sebutkan sebelum ini tadi, kita rasa sebagai satu bebanan dan pesakit ini sebagai satu bebanan, maka peranan yang perlu dilaksanakan akan terasa sesuatu benda yang berat. Akan dilakukan dengan penuh keterpaksaan. Jadi di sini senang kita kata melihat dari segi sudut positif dalam menjaga pesakit kanser ini. Dan untuk berfikir positif, benda itu boleh dipelajari. Tinggal lagi kita nak buat ataupun tidak. Jadi, melaksanakan tanggungjawab menjaga pesakit dengan penuh rasa kasih sayang, hormat menghormati dan saling menghargai. Okay, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah menyertai kumpulan sokongan. Dia dapat career support group kan? Carer support group selalunya disebut. Betul lah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga dan penjaga boleh menyertai kumpulan sokongan yang ada, yang mana ahli kumpulannya terdiri daripada yang mempunyai isu yang sama, mempunyai nasib yang sama. Jadi dalam kumpulan sokongan ini, ahli keluarga dan juga penjaga dapat peluang untuk berkongsi pengalaman, dapat bertanyakan persoalan-persoalan yang timbul
dalam menyantuni pesakit kanser, kemudian dapat juga mengambil iktibar daripada pengalaman orang lain, dapat mempelajari ilmu baru apabila menyertai kumpulan sokongan ini. Dan di sini penjaga dan juga ahli keluarga akan merasakan bahawa dia tidak keseorangan atau dia tidak satu-satunya yang perlu menyantuni pesakit kanser. Tidak. Dia akan merasakan bahawa orang lain pun sama macam aku, perlu menjaga ahli keluarga. Jadi di sini akan meringankan beban kerana dapat berkongsi masalah dalam penjagaan pesakit kanser. Jadi boleh cari berkaitan dengan kumpulan sokongan untuk penjaga pesakit kanser. Tips yang ketiga, apa dia tu? Iaitu me time. Maksudnya mencari masa untuk diri sendiri. Ya betul, tuan-tuan dan puan-puan sangat sayang kepada pesakit dan mencuba yang terbaik untuk menjaga pesakit. Mencuba sehabis baik. Tetapi jangan dilupa bahawa tuan-tuan dan puan-puan juga perlu menjaga diri sendiri. Perlu mempunyai masa sendiri. Kita ada 24 jam satu hari, betul kan? So carilah masa dalam sehari itu untuk me time, untuk masa diri sendiri. Di sini, apakah fungsi me time tu? Dia berfungsi sebagai recharge. Recharge, maksudnya kalau bateri kita charge balik kan, untuk dia penuh balik. Jadi ini samalah. Setelah seharian kita menjaga pesakit, pastinya kita akan letih dan kita perlukan masa sendiri. So cari masa itu. Apa perlu dibuat? Masa me time. Terpulang. Antara perkara yang boleh saya cadangkan adalah buat satu benda yang kita suka walaupun kecil benda tu, contoh senaman ringan, meditasi, hobi atau aktiviti apa yang menjadi kegemaran, di mana bila kita buat benda tu kita rasa lega dan mengurangkan tekanan menjaga pesakit. Kalau kata tak ada puan, sepenuhnya saya guna untuk menjaga. Ada masa pesakit akan tidur, betul? Ada masa pesakit rehat. Jadi di situlah, tu saya kata tadi kita ada 24 jam, boleh cari masa tersebut untuk me time. Okay, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah ambil peluang ini untuk mengeratkan lagi hubungan dengan pesakit serta mencipta memori baharu bersama. Sebab ada di antara ahli keluarga ataupun penjaga pesakit kanser ini yang mengambil cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji. Ada juga yang sanggup meletakkan jawatan demi untuk menjaga pesakit kanser, demi orang yang tersayang. Jadi, kenapa tidak diambil peluang ini untuk berbaik semula, untuk lebih berbaik, untuk lebih akrab, untuk berkasih sayang. Ambil peluang ini untuk lebih rapat dengan pesakit. Mungkin sebelum ini, tuan-tuan dan perempuan sibuk dengan kerja, pesakit juga sibuk dengan kerja. Walaupun kita adik-beradik, jarang kita luangkan masa. Tetapi bila ada peluang ini, kenapa tidak digunakan untuk lebih mengenali, lebih memahami dan lebih akrab. Dan ini, anggaplah ini satu kelebihan ataupun peluang yang diberikan pada saat ini. Dan ingat tak saya sebut tadi, serta mencipta memori baharu bersama. Bermakna gunalah peluang ini untuk melakukan perkara apa saja yang akan menjadi memori yang indah antara waris, penjaga dengan pesakit. Kerana pada suatu hari memori ini mungkin akan jadi kenangan atau memori yang sangat indah sekiranya apa-apa berlaku kepada pesakit tersebut. Jadi jangan tak ambil peluang ni. Ambil peluang ni. Itu yang keempat. Yang kelima, dapatkan bantuan profesional. Ini tips yang kelima. Tidak dinafikan bahawa bukan semua orang boleh melalui kita kata perjalanan menjadi penjaga pesakit kanser ini dengan mudah. Ada ketikanya kita akan berasa sedih, akan berasa tertekan, berasa runsing dan sebagainya. Sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi lebih teruk. Dan sekiranya perkara ini atau tekanan ataupun gangguan emosi ini tidak boleh ditangani dengan baik dan menjadi semakin teruk, adalah disarankan dan digalakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjaga pesakit kanser untuk mendapatkan bantuan daripada profesional seperti kaunselor, pakar psikiatri dan ahli psikologi. Jangan kerana anda terlalu fokus kepada pesakit anda mengabaikan diri sendiri. Tidak. Anda juga perlu dibantu kerana ingat, anda kena bantu diri anda dulu
baru boleh anda bantu orang lain. Anda kena sihat dulu, anda kuat dulu, baru boleh anda bantu pesakit kanser. Dan selain daripada itu, boleh juga dapat bantuan daripada ahli agama untuk mendapatkan nasihat dari sudut agama dan juga ketuhanan. Okey, itu tips yang kelima. Tips yang terakhir, yang keenam adalah melakukan senaman dan amalkan diet pemakanan yang baik. Perlu ke puan senaman-senaman? Perlu ke puan diet pemakanan? Ya, perlu. Ingat tadi ayat saya? Kena bantu diri sendiri dulu, baru kita boleh bantu pesakit kanser. Kita kena kuat sebagai penjaga, sebagai waris, sebagai ahli keluarga, kena kuat diri kita dulu sebab kita nak menjaga seorang yang sakit. Dan dia bukan menjaga sebab dia menuntut dari segi kita punya ketahanan emosi, ketahanan fizikal yang tinggi untuk menjaga pesakit ini. Jadi, puan perlu, tuan-tuan dan perempuan perlu melakukan senaman dan diet pemakanan yang baik. Ada waris yang saya jumpa, bila di ward saya akan jumpa, puan dah makan? Oh tak apa, saya makan apa yang ada sahaja. Bukan macam tu. Pemakanan puan perlu dijaga, diet perlu dijaga, sama sahaja. Sebab puan perlu kuat, tuan-tuan dan perempuan perlu kuat, perlu sihat, untuk menjaga pesakit, dan pesakit ini bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan perlu terus cergas dan perlu terus sihat untuk menjaga orang yang tersayang. Jadi saya telah berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, kita telah menyelami dan mengenali apakah emosi pesakit kanser, apa yang dialami pesakit kanser. Seterusnya kita telah faham apakah peranan yang boleh dimainkan oleh ahli keluarga ataupun waris ataupun penjaga dalam menyantuni pesakit kanser, menyantuni keperluan pesakit kanser. Dan juga saya telah kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan tips sebagai penjaga pesakit kanser. Saya harapkan perkongsian saya pada hari ini dapat membantu sikit sebanyak tuan-tuan dan perempuan untuk menyokong, menyantuni pesakit kanser yang ada di sekeliling tuan-tuan dan perempuan. Saya dimaklumkan bahawa kita menerima satu soalan. Soalan tersebut dia lebih kurang berbunyi begini. Mengapa ada di antara ahli keluarga pesakit yang tidak dapat atau tidak mahu memberi sokongan kepada pesakit? Contoh, dalam 9 adik-beradik, hanya 2 sahaja yang memberi sokongan kepada pesakit, tidak lain yang 7 lagi tidak memberi sokongan. Mengapa perkara ini berlaku sedangkan mereka daripada satu keluarga? Dan kita tahu bahawa sebagai satu keluarga perlu saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Jadi apakah sebab yang benda ini berlaku? Okey. Kita perlu faham bahawa setiap manusia mempunyai personaliti yang berbeza, tingkah laku yang berbeza, pemikiran yang berbeza. Jadi ini mempengaruhi bagaimana seorang individu itu bereaksi dengan pesakit kanser ini. Jadi macam kita kata 2 dan 7 tadi. Mungkin di antara yang tidak boleh memberi sokongan ini kerana masih tidak boleh menerima, denial, kita kata tidak boleh menerima bahawa ada di antara ahli keluarga dia yang mempunyai penyakit kanser. Dan ada juga dia tidak menyokong, tidak menyokong apabila pesakit kanser mendapatkan rawatan di hospital, tetapi mencadangkan ahli pesakit ini mendapatkan rawatan alternatif. Contoh kalau kita biasa sebutlah berubat kampung lah, kata begitulah. Jadi bila pesakit pergi ke hospital mendapatkan rawatan, dia tidak memberi sokongan lah. Dan dia seolah-olah tidak mempedulikan langsung pesakit ini. Ini mungkin terjadi kerana dengan attitude dan sikap yang berbeza, yang tidak boleh menyokong ini adalah kerana tidak boleh menerima yang pesakit ini mempunyai penyakit kanser. Yang kedua, yang tidak menyokong ini juga mungkin kemungkinan besar tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memahami bahawa apakah penyakit kanser itu, apakah rawatan dan sebagainya. Itu tadi kita kata denial ataupun tidak boleh menerima hakikat. Kedua, ilmu yang kurang. Ketiga, sikap tidak mahu mengambil tanggungjawab. Dalam 9, dia tengok 2 dah membantu, 2 dah menyokong pesakit ini, jadi yang lain akan mengatakan, okey, Alung dengan Angah dah sokong Pak Usu yang bongsu, jadi kami yang lain sekadar tengok sahaja. Jadi ada yang begitu, mengasakan itu bukan tanggungjawab dia.
Itulah antara perkara yang boleh menyebabkan kenapa dalam satu keluarga ada yang boleh menyokong, ada yang tidak boleh menyokong pesakit kanser. Dalam setan dan pisang tidak semuanya elok, ada juga yang tak ada yang juga yang busuk dan sebagainya. Jadi sama juga dengan keluarga, sebab dalam keluarga kita ada pelbagai perangai, ada pelbagai personaliti, ada pelbagai tingkah laku. Jadi sekiranya pesakit mengharapkan bahawa sebagai satu keluarga mereka kena menyokong dia, mungkin harapan itu kena direndahkan sedikit, sebab bila kita bercakap tentang sikap, personaliti manusia, dia akan berbeza-beza. Takutnya pesakit akan kecewa kerana harapan tidak seperti mana, sesuatu itu tidak berlaku seperti mana yang diharapkan. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya yang kita terima ialah persoalannya, mengapakah ada di antara pesakit kanser yang tidak mahu ataupun enggan menerima rawatan, terutama rawatan daripada hospital. Okay, mengapa ini berlaku? Okey. Pertama, yang mungkin menyebabkan kenapa keengganan pesakit untuk menerima rawatan adalah dari segi penerimaan itu pada peringkat awal. Maksudnya semasa hari pertama doktor diagnose ataupun doktor mengesahkan dia mempunyai penyakit kanser, pesakit ini tidak boleh menerima bahawa dia mempunyai penyakit kanser. Dia tidak boleh belajar, tidak mahu belajar untuk menerima keadaan bahawa itu adalah penyakit yang dihadapinya. Jadi apabila merasakan diri itu tidak mempunyai penyakit kanser, pastinya dia tidak akan meneruskan. Dia akan berasa bahawa itu hanyalah kesalahan doktor. Mungkin dia akan mengatakan bahawa mungkin tertukar result darah dan sebagainya. Dia akan mereka macam-macam perkara sebab dia menafikan benda tu. Jadi bila penafian itu berlaku, maka rawatan dia tidak akan terimalah. Itu yang pertama, kerana masih tidak boleh menerima bahawa dia mempunyai penyakit kanser. Perkara yang kedua ialah kenapa dia tak mahu terima rawatan ialah dia terima dia ada penyakit kanser, dia boleh faham dia ada penyakit kanser, tetapi dia telah terlebih dahulu membuat pembacaan dia dalam Google dan sebagainya, bertanya rakan-rakan, dan pelbagai informasi yang diberikan ni daripada sumber-sumber yang tidak sahih, kita kata tidak betul, tidak tepat. Jadi bila telah diberikan membaca daripada pembacaan, jadi akan banyak informasi yang diberikan dan informasi yang dia dapat belum tentu betul. Jadi apabila informasi yang dapat itu tidak tepat, terutama berkaitan dengan rawatan penyakit kanser itu, ini akan menyebabkan timbul rasa takut. Ingat tadi kita ada kesan emosi tadi, ketakutan. Jadi ini antara perkara yang boleh berlaku. Dah baca terlalu banyak, buat diagnosis sendiri dan rasakan bahawa rawatan itu sesuai untuk dia, maka dia buat kesimpulan, dia tidak mahu rawatan kerana dia rasa dia tak boleh nak lalui rawatan-rawatan yang dinyatakan di dalam Google dan sebagainya. Sebenarnya dalam perkara ini, pesakit perlu bertanya dan mendengar nasihat doktor yang bertauliah sahaja, doktor yang merawat pesakit itu sendiri. Apakah rawatan yang sesuai? Sebab setiap kanser mempunyai rawatan yang berbeza-beza dan tak semestinya serupa. Jadi bila takutkan akan rawatan, maka dia tidak menerima rawatan yang dicadangkan sebab dah diberikan informasi-informasi yang tidak tepat. Jadi di sini saya sarankan kepada pesakit-pesakit semua, dapatkan maklumat yang tepat dan sahih daripada doktor yang merawat anda. Sekiranya ingin membuat pembacaan tambahan, pastikan sumber yang perempuan dan tuan-tuan dapat itu adalah sumber yang betul. Kerana sebab penyakit kanser ini satu yang besar bagi pesakit tersebut. Jadi bila maklumat yang diterima adalah salah, dia akan menyebabkan tafsiran yang salah, akan menyebabkan emosi yang tidak stabil. Jadi setakat itu dulu perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.